Hari ini kita sudah sampai pada tarikh 3 hari bulan Muharram dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahaskan dalam pertemuan ini adalah beberapa sahabat Nabi yang boleh kita ambil pelajaran dari kehidupan dia yang ada hubung kait dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada seorang lelaki namanya Suhaib. Hurufnya huruf Shad, huruf Ha, huruf Ya, huruf Ba. Suhaib. Dia orang Rum. Maka ujung nama, biasa ujung nama tu kita dah tahu dia datang dari mana. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi maknanya dia orang Rum. Ada nama Syekh Daud Al-Fatani, maknanya dia dari petani. Nanti pelajar-pelajar kita ni mungkin ada jadi ulama. Syekh Ahmad Al-Bentongi, maknanya dia bentung. Jadi ujung, amin ya rabbal alamin. Jadi ujung nama tu nasab, ianya namanya ia nisbah. Al-Makki, Al-Madani, Al-Misri, Al-Yamani, Ar-Rumi, makna dia orang Rom. Dia bukan orang Makkah, dia bukan orang Arab. Dia datang merantau ke Makkah, dia berniaga. Selepas itu dia pun menjadi orang yang kaya. Lalu kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, dia pun ikut. Dia datang ke rumah bapa mertua dia, ayah daripada isteri dia. Kata dia, saya nak bawa anak dan isteri saya ikut pindah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ayah mertua dia, dulu engkau datang ke Makkah ini sendiri, tak ada sesiapa. Maka bila engkau nak pergi ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah anak dan isteri engkau. Bila nak pergi, pergilah. Tapi bila engkau sayang anak dan isteri, maka engkau jangan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau tetap berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi pilihan Suhaib antara dua. Tinggal anak istri atau tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah hijrah. Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah inilah yang menampakkan mana orang yang betul-betul lillahi ta'ala, mana orang yang hanya hawa nafsu, mana orang-orang yang betul mukhlisin lahuddin, mana orang-orang yang hanya, mohon maaf, munafik. Ketika itu Suhaib, dia memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istri. Tapi macam mana perniagaan ni? Ada dinar, emas, ada dirham, ada perak. Maka dia pun ingin pergi. Maka pembesar-pembesar daripada Quraisy datang. Wahai Suhaib, dulu engkau datang kemari sebatang kara, tak ada harta, tak ada niaga. Sekarang engkau pilih dua. Bila engkau pergi, tinggalkan perniagaan. Tapi bila engkau nak ingin berniaga, tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang nak ditinggalkan ni 3. Yang pertama isteri, yang kedua anak, yang ketiga harta benda perniagaan. Yang nak diikut cuma satu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Suhaib, dia tinggalkan harta, dia tinggalkan niaga, dia tinggalkan isteri, dia tinggalkan anak, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang? Semua orang katakan khasira Suhaib, rugi dia. Rugi isteri, rugi anak, rugi perniagaan. Bila berita tu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? 3 kali Nabi katakan, rabiha Suhaib, rabiha Suhaib, rabiha Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib,
beruntung Suhaib. Jadi memang itulah kenapa tahun kita ini disebut dengan tahun hijrah, kerana dengan hijrah inilah banyak pelajaran yang boleh kita ambil. Memang hijrah sekarang tak ada lagi. Kita memanglah orang Bentong, memanglah tinggal di sini. Kita tidak pindah. Bukan bermakna bila lepas tazkirah nanti tuan balik ke rumah nak tinggalkan anak bini niaga, bukan itu maksudnya. Kita tidak hijrah lagi. Lagi hijrah ba'dal fathi. Tak ada hijrah lagi selepas Nabi membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi berapa banyak orang yang ingin bertaubat, istri belum mahu ikut, anak lagi nak meninggalkan riba, nak meninggalkan rasuah, nak meninggalkan zina, nak meninggalkan, banyak yang nak ditinggalkan. Pilihannya dua. Kalau tinggal ini tak ikut Nabi, kalau ikut Nabi tinggal ini. Maka disitulah nampak keimanan sedang dipertarungkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zaman sekarang ni zaman susah Ustaz Abdul Samad, zaman sekarang ni zaman payah, kenapalah kita hidup tahun 1447 ni? Kenapa kita tak hidup zaman Nabi dulu? Kenapa kita tak hidup zaman Abu Bakar Siddiq? Kalau kita hidup zaman dulu tentu ikut Nabi. Belum tentu. Kalau ada orang datang ke saya mengatakan, saya ni jahat sebab hidup zaman sekarang Ustaz, kalau saya ikut zaman Nabi dulu mungkin saya ikut Nabi. Belum tentu. Kalau engkau ikut hidup zaman Nabi, mungkin ikut Abu Lahab, Abu Jahal. Allah memang takdirkan kita hidup sekarang. Allah jadikan kita hidup sekarang ini menurut ilmu Allah. Memang iman kita ini sesuainya hidup sekarang. Jadi kita syukuri saja, bersyukur dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur dengan hati, kita rasa syukur la in syakartum la azidannakum, bersyukur dengan badan, kita banyak sembahyang sunat, bersyukur dengan fikiran, kita sedar bahwa semua yang dilakukan Allah ni ada hikmahnya untuk kita, bersyukur dengan harta benda, maka kita gunakan untuk menolong agama Allah. Masjid ni memang cantik, dari mula tadi di luar sampailah daripada dalam. Masjid ni Masya Allah tabarakallah. Meskipun begitu, masjid ni tetap ada kekurangan. Mana kurangnya? Tak ada nampak pun kurangnya. Ada tertulis di sini, kutipan dana untuk pembangunan masjid, antaranya menukar bumbung dewan makan dan kanopi kepada bumbung yang lebih kokoh dan kekal. Itu masih, walaupun tak nampak, tapi di atas meja ni nampak. Itu amal dengan harta. Mudah-mudahan yang ada kelebihan harta, dia hijrah. Ini pun berat juga. Nanti bila nak ambil duit 100 ringgit, 1000 ringgit, 2000 ringgit, 1 juta ringgit, bila nak keluar 3, bini belum tentu setuju, isteri setuju, anak belum tentu bersetuju. Kata anak, saya ada perlu sekolah, saya nak pergi college, saya nak pergi university. Kata isteri, saya nak shopping, saya nak belanja. Kenapa pula ini duit dipakai untuk dewan makan dan kanopi masjid? Harta niaga. Kata harta niaga, kalau duit ni diambil 1000 ringgit, nanti bisnes kita ni boleh berkurang. Jadi bukan sangka 3 ni hanya datang pada Suhaib, pada kita sekarang pun dia datang juga. Jadi siapa yang lepas daripada yang 3 ni, lepas daripada takut isteri, lepas daripada takut anak, lepas daripada takut rugi bisnes, barulah dia boleh ikut hijrah Suhaib Ar-Rumi. Tapi kalau masih lagi takut kepada isteri, takut kepada anak, takut kepada bisnes, jatuh menyebabkan menolong agama Allah, kita kalah dengan Suhaib Ar-Rumi. Bukan makna takut dengan isteri ini, maknanya takut berbuat baik, takut bersedekah. Saya pernah juga ditanya orang, Ustaz Somad, macam mana kalau ada lelaki takut dengan isteri? Kata saya, kalau ada lelaki takut dengan isteri, dia mati, nanti dia di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa macam itu? Sebab bila dia nak diazab, kata malaikat satu lagi, jangan diazab, dia ni dah azab betul di dunia, cuma dia tak kena azab lagi. Makhluk macam ini tak ada di Bentong. Ini yang saya cakapkan ini di planet Mars.
Ini yang dibentung nih semuanya baik-baik semua insyaallah. Kalaupun ada, udah hijrah udah. Ini bagi Allah kebaikan dunia akhirat insyaallah. Yang pertama Suhaib Ar-Rumi. Selepas itu siapa lagi? Selepas itu yang kedua adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia Abdul Ka'bah. Siapa nama awak? Abdul Ka'bah. Mana boleh? Tak boleh menghambakan diri pada Ka'bah. Ka'bah bukan Tuhan. Tak boleh Abdul Ka'bah. Abdul Safa, Abdul Marwa, tak boleh. Hanya boleh Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam, Abdul Somad. Itu boleh. Abdul Ka'bah diubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayah dia Abu Quhafah, maka dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Penuntut-penuntut student kita yang menulis, yang pertama Suhaib Ar-Rumi, yang kedua Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah ini manakala hijrah dia membawa emas sebesar batu. Jadi kalau emas itu sebesar cincin saya nih, lelaki tak boleh pakai cincin emas. Kalau emas sebesar cincin masuk ke dalam kain, mana nampak? Kecil, tak nampak. Tapi kalau emasnya sebesar batu, pastilah dia nampak batu. Abdullah bin Abi Quhafah ini manakala hijrah dia membawa emas sebesar batu. Ayah dia tak Islam, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini dia ada sak dalam hati dia. Ini nampaknya emas anak saya ni dah dibawa ini pergi hijrah. Maka dia pun bertanya kepada cucu dia. Nama cucu dia Asma. Asma, ya, mana emas ayah engkau? Abdul Ka'bah, mana emas dia? Emas dia ada, Datuk. Ada emas dia. Mana emasnya? Saya nak tengok. Tapi Abu Quhafah ni maaf, buta, dia tak boleh menengok. Dia bercakap, mana emas tu, saya nak tengok. Lalu kemudian Asma mengambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Cubalah Atuk rasa emas. Dia rasa, oh masih ada lagi. Emas tu dah tak ada lagi. Emas itu sudah dibawa hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kalau macam tu dusta lah. Emasnya kan dah dibawa pergi hijrah. Kenapa boleh memasukkan batu ke dalam lalu kita katakan ini ada emas? Ini sedang perang. Perang ini kita boleh bersiasat, berhilah namanya. Kita boleh berilah dalam 3 perkara. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, dalam masalah rumah tangga. Ketiga, dalam masalah perang. Itu boleh mendamaikan orang yang berkelahi. Ni berkelahi dengan ini. Lalu kemudian kita berjalan ke rumah si B. Si A ni tahu. Lepas tu dia datang. Tadi saya tengok awak pergi ke rumah dia ya? Ya betul, memang betul. Ada dia cerita tentang saya tadi. Sekalipun dia tak ada cerita tentang awak. Maksudnya sekali tak ada, 10 kali ada. Waktu tu kita bukan bohong, kita bukan dusta. Itu namanya hilah. Hilah itu supaya mereka berdamai. Boleh kita katakan dia tadi mengucapkan salam. Tak salah, memanglah dia ucapkan salam, tapi bukan untuk awak. Dia tadi tak ada cerita tentang awak, sekali pun tak ada. Dia ucapkan salam. Memanglah tadi masa jumpa ucapkan salam, Assalamualaikum. Bukan kita kata salam untuk awak. Kita tidak sedang berdusta, sebab mendamaikan dia. Yang kedua, rumah tangga. Pagi-pagi isteri memasak nasi goreng. Dia masak, lepas tu dia tanya, macam mana nasi goreng ni bang? Rasa-rasanya seumur hidup abang belum pernah nasi goreng macam. Dia sangka sedap, rupanya masinnya.